welcome back to Zaf Channel guys. Kita masih lagi dalam malam puaka. Apa khabar semua geng-geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Kepada yang baru lagi jumpa channel aku ucap selamat datang dan terima kasih kerana korang dah sudi tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali aku upload video baru korang akan dapat tahu guys. Dan macam biasa sebelum aku mulakan kisah pada malam ni, aku nak ucapkan terima kasih kepada semua yang dah sudi untuk join geng puaka membership. Kepada yang belum, RM5 saja sebulan, korang boleh tekan button join di bawah. Dan malam ni aku tak nak buang masa, aku nak berkongsi dengan korang satu kisah yang diceritakan oleh Pika. Dan Pika ni mempunyai satu kelebihan yang tak semua orang ada. Apakah kelebihan Pika tu? Stay sampai habis guys. Aku harap korang terhibur. Let's go, kita teruskan dalam malam puaka. Kalau kita bercakap dalam zaman era kemodenan sekarang ni, macam-macam jenis pekerjaan, macam-macam jenis sumber pendapatan yang kita boleh dapatkan. Tak kisahlah apa cara sekalipun, daripada sekecil-kecil pekerjaan sehinggalah setinggi-tinggi jawatan tu, Perdana Menteri ke YB ke apa semua tu. Dan kalau korang tidak boleh mendapatkan sesuatu pekerjaan, korang boleh pula cuba untuk berniaga. Berniaga pula. Hoi, macam-macam jenis perniagaan boleh. Apa saja korang nak buat. Lagi-lagi pula sekarang ni dah zaman online apa semua kan. Jual tudung online, jual makanan online. Aku boleh cakapkan kalau korang usaha, kalau korang selagi ada kudrat, korang tawakal dan yang paling penting korang percaya, tak kisahlah segala usaha yang korang buat, kalau korang tidak percaya kepada semua tu datangnya daripada Allah, semua tu datangnya daripada rezeki yang Allah kurniakan, sepatutnya kita dah tak ada dah rasa iri hati, kita dah tak ada dah rasa sakit hati. Contohnya jiran korang beli kereta baru, sepatutnya korang mendoakan, alhamdulillah murahnya rezeki jiran aku ni, insya-Allah masa akan datang aku dapat kereta macam dia ataupun lebih baik. Sepatutnya macam tu. Tapi zaman sekarang ni bila jiran bawa kereta, doa juga, ya Allah jahanamkanlah kereta dia, aku geram betul dia dapat kereta baru. Apa aku tak dapat kereta baru? Selalunya kita ada perasaan sakit hati tu, dan itu tidak boleh sesekali berada dalam hati kita. Dan kalau kita dah mula terapkan dalam hati kita, kita hanya mampu berusaha, hanya Allah sahaja yang menentukan, hanya Allah sahaja yang akan memberi rezeki kepada kita, insya-Allah hati kita akan lebih tenang. Dan kisah pada malam ni diceritakan oleh Syafika ataupun ingin dikenali sebagai Pika dengan panggilan manja. Pika ni bak kata ayah dia, sejak daripada dia kecil lagi, dia ni ada 3 orang adik, semua tu adik lelaki, dia seorang je perempuan. Jadi Pika ni dia memang daripada kecil ayah dia dah mula perasan dah dia ada satu kelebihan. Apakah kelebihan si Pika ni? Ayah dia cakap daripada Pika, apa hal aku cakap Penang pula, daripada kecil Pika ni dia dah mula bercakap seorang diri, dia dah mula bermain seorang diri, seolah-olah 3 lagi adik lelaki dia ni tidak rapat sangat dengan si Pika ni. Pika ni ayah dia nampak yang seolah-olah dia ada satu kelebihan deria ke-6. Sebab apa ayah dia cakap macam tu? Sebab setiap kali diorang pergi berjalan, setiap kali diorang menginap di hotel-hotel, Pika ni seolah-olah ada imaginary friend ataupun kawan yang tidak boleh kita nampak dengan mata kasar, melainkan kita ada deria ke-6. Jadi dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Pika ni, mesti ada antara korang punya dekat komen tu, pergilah rawat kan. Kita sepatutnya manusia ni tak boleh nampak makhluk halus ni. Pika dah pesan awal-awal dah. Dia dah banyak kali dah pergi cuba untuk menutup hijab dia. Ada yang berjaya, tetapi tak lama lah. Yang berjaya pun dalam sebulan, lepas tu dah nampak balik. Kadang-kadang tu yang paling lama pun 3 bulan. 3 bulan hijab rasa dah tertutup, tiba-tiba bila bangun je, Pontianak duduk dekat tepi kan. Hi, I'm here. Macam tu dekat Pika. Jadi Pika ni dah penat dah, dan dia cuba untuk reda dengan kelebihan yang Allah kasih ni. InsyaAllah dia rasa yang mungkin
mungkin dia boleh gunakan kelebihan dia ni untuk memberi manfaat kepada orang lain. Jadi apabila Pika ni meningkat dewasa, pada usia 24 tahun, dia pun sudah mendirikan rumah tangga dan berkahwin. Berkahwin dengan siapa? Berkahwin dengan seorang lelaki yang mempunyai tanggungjawab yang besar untuk menyara Pika dan anak-anak. Dan lelaki ini bernama Jabar. Jadi diorang daripada Negeri Sembilan tu dah berpindah dah, sebab keluarga besar, pekerjaan pun dah bagus apa semua. Diorang berpindah daripada Negeri Sembilan ke Hulu Langat. Hulu Langat Selangor lah, dekat area sini. Sebabnya orang cakap berhijrah lah, berhijrah untuk mencari sesuatu yang lebih bagus. Lagi pula Pika ni dah ada family kan, dan anak dia mempunyai 3 orang anak, 2 perempuan dan seorang lelaki. Jadi Pika ni pun bersama keluarga besar dia ni duduk dekat area Hulu Langat tu, dan tak lama lepas diorang duduk dah kerja dengan anak-anak yuye apa semua, tiba-tiba sesuatu yang menyeramkan berlaku kepada Pika ni. Bukan Pika saja guys, berlaku kepada kita semua. Mesti korang dah terfikir dah, ui, kita semua, apa yang berlaku kepada kita semua? Lockdown, ataupun aku boleh cakap COVID-19 mula melanda pada tahun tu. Jadi diorang dah terpaksa work from home, ada masa terpaksa berkurung, dah tak boleh keluar. Korang masih ingat lagi tak satu penyeksaan apabila kita hanya mampu berborak dengan kawan kita melalui internet, melalui FaceTime? Nak jumpa mak ayah pun tak boleh, sampai menangis-nangis. Dan berapa ramai antara kita yang ada masalah mental disebabkan COVID-19. Lagi seram daripada hantu, Mat. Tetapi bukan nak cerita pasal tu, kita nak cerita pasal Pika. Sepanjang dia duduk Hulu Langat ni, selain daripada COVID yang sungguh menakutkan sebab menggugat ekonomi rumah tangga si Pika dan juga Jabar ni, ada lagi satu kejadian yang Pika ni alami semasa dia tinggal dekat Hulu Langat. Apa hal aku nak macam ni pun aku tak tahulah. Sejak daripada korang suruh aku nyanyi tu dah mula dah, aku dah rasa macam musical lah kan. Musical seram. Hantu. Entah je lah, Mat. Pisang. Sepanjang Pika ni tinggal dekat area Hulu Langat bersama keluarga dia, aku nak cakap kehidupan si Pika ni tak adalah mewah mana. Kawasan perumahan yang si Pika ni tinggal pun dekat area kampung. Tetapi Pika ni suka sebab dia tenang sikit fikiran daripada kesibukan kota. Kerja pula dekat KL, apabila balik dekat Hulu Langat tu kan, area-area kampung, wah, tenang lah sikit, tak adalah semak sangat kepala. Dan sebelum PKP melanda, Pika bersama laki dia, si Jabar ni, ada satu kedai makan favourite. Tak adalah nak cakap favourite, disebabkan Pika ni tinggal dekat kawasan pedalaman sikit. Kedai tu je yang ada, tak banyak kedai-kedai makan yang boleh dijadikan pilihan untuk santapan apabila tengah malam ke. Especially kedai yang Pika dan laki dia suka pergi ni buka sehingga pukul 12 malam. Sebab kebiasaannya kedai-kedai lain tu pukul 8 dah tutup dah. Hanya satu kedai ni sahaja yang buka sehingga pukul 12 malam. Jadi senanglah tengah-tengah malam apabila laki dia lapar ke apa, dia orang singgah je dekat kedai ni. Ada masa makan kat situ, ada masa tapau bawa balik sebab nak layan sambil tengok Netflix. Sebab kan anak-anak 3 orang kadang-kadang leceh. Kau nak makan tiba-tiba kau nak kawal anak kau lagi sedar-sedar, anak kau dah panjat kaunter lah, dah berlari pergi kacau orang lain lah. So Pika ni dia tak berapa nak suka sangat lah kalau bawa anak-anak dia ni. Nakal-nakal semuanya. Dan kedai makan ni merupakan kedai masakan Thai, ataupun aku boleh cakap bercampur lah. Dia ada masak lemak cili api pun ada, asam pedas pun ada, tom yam, pad thai, kerak perumpak, semua tu ada lah. Makanan Thailand semua ada lah. Dan kedai ni dimiliki oleh seorang pengusaha. Dia ni kiranya tak kahwin lagi, yang bernama Yunus. Yunus ni disebabkan keluarga Pika ni selalu datang kat kedai tu. Jadi Pika ni dah kenal lah juga dengan Pakcik Yunus ni, yang merupakan pengusaha kedai makan yang berjaya pada masa tu lah. Tetapi apabila PKP, apabila COVID-19 melanda, agak lama dah Pika tak pergi untuk membeli makanan. Kadang-kadang tu tak sempat. Lagi-lagi pula kau tak boleh keluar kan, kau hanya work from home. Kalau pergi pun Pika hanya pergi tapau sahaja, sebab Pika malas nak fikir nak pergi makan kat kedai apa semua. So selepas agak lama, lebih kurang dalam 6 bulan, Pika bersama Jabar dan keluarga dia ni tak singgah dah dekat kedai makan Pakcik Yunus ni. Berlakulah satu kejadian selepas sahaja PKP diisytiharkan tamat. Kita dah
back to normal. COVID-19 dah daripada pandemik dah jadi endemik. Kita dah boleh round-round apa semua, dah boleh lepak kedai makan. Pika ni pun dah mulalah pergi balik dekat kedai Pakcik Yunus ni. Tetapi apa yang digambarkan oleh Pika, experience ataupun suasana kedai tu sebelum dan selepas PKP jauh berbeza. Dahulunya kedai Pakcik Yunus ni macam ni man, ramai. Macam kau pergi Soraya Kampung Baru tu, nak kena beratur kalau nak masuk tu. Padahal tinggal kampung ke, tapi ramai juga pergi lah. Sebab baru-baru ni viral. Dikatakan Pakcik Yunus ni ada menari kat TikTok sambil pegang nasi ayam kan, nasi yang dimasak apa semua, menari-nari viral. Zaman sekarang kan macam tu kan, kau masuk TikTok je viral, baru orang datang. Tetapi selepas PKP, Pika cakap kedai Pakcik Yunus ni sambutan dia dah tak macam dulu dah. Dan kedai Pakcik Yunus ni, walaupun masakan dia boleh dikatakan sedap dan kedai dia pun besar, tetapi lampu dalam kedai Pakcik Yunus ni, daripada dulu lagi Pika tak berapa nak berkenan tau. Dia gunakan lampu kuning. Jadi bila lampu kuning ni, kedai Pakcik Yunus ni seakan-akan malap. Dia tak ceria sangat. Tetapi sebabkan kedai tu je yang dekat, Pika ni jenis malas dah nak berjalan jauh, dia pun pergilah makan dekat kedai Pakcik Yunus ni. Tetapi selepas saja PKP, ada satu hari ni Pika bawa lah anak-anak dia bersama laki dia si Jabar ni pergi makan. Dan kebiasaannya dekat kedai Pakcik Yunus ni, Pika akan order salah satu makanan favourite dia, iaitu rojak ayam. Rojak pun ada. Aku tak tahulah kedai ni kedai apa kan. Pakcik Yunus ni apa aku tak tahulah, mamak ke, Melayu ke, India Muslim ke apa, aku tak tahulah. Tetapi itulah makanan kesukaan si Pika ni. So dia duduklah makan. Pika ni order lah macam biasa, rojak ayam. Laki dia order nasi tom yum, anak-anak dia order nasi putih telur dadar apa semua. So dia tengah duduk. Sebaik sahaja makanan sampai, 2-3 suap Pika ni suapkan rojak ayam tu dalam mulut dia, tiba-tiba dia rasa lain macam. Dia rasa masakan yang Pakcik Yunus hidangkan kali ni tak seperti dulu. Sehinggakan laki Pika si Jabar ni sempat berbisik kat Pika. Dia tengah makan nasi tu, lepas tu dia stop kejap, dia bisik kat Pika, "Yang, kenapa Pakcik Yunus punya masakan dah tak sedap Pika pun mengiyakan, "Betul lah bang, rojak ayam ni pun 2-3 suap saya macam tak lalu dah." Lepas tu abang tengoklah masakan dia. Bila Pika tengok rojak ayam yang pada awalnya sampai cantik, ayam terletak cantik, rojak, kuah rojak tu nampak berselera, bila dah 2-3 suap, masakan ataupun hidangan tu seolah-olah berubah. Ayam tu dah mula hancur-hancur, dia tak nampak menyelerakan. Bak kata Pika, seolah-olah bukan dia seorang sahaja yang makan benda tu. Dia dah berselerak, bercampur, sehingga kan tekak si Pika ni dah mula kembang. Jadi selepas 2-3 suap, laki dia bersama anak-anak dia pun tak habiskan hidangan. Sebabkan Pika cakap memang tak sedap lah, tak macam dulu. Dan aura dalam kedai tu pun dah mula rasa lain macam. Jadi laki dia pun tak ada buang masa. Selepas dah habis, laki dia pun pergilah ke kaunter untuk membuat bayaran. Sambil tu Pika pimpin 3 orang anak dia ni untuk pergi ke arah kereta yang diorang park betul-betul berhadapan dengan kedai Pakcik Yunus ni. Sebaik saja Pika sempat masukkan anak-anak diorang dalam kereta, tiba-tiba Pika ni perut dia rasa memulas-memulas dan tekak dia dah mula rasa makanan tu menolak-nolak untuk keluar. Lalu Pika pun muntah dengan sebanyak-banyaknya. Nasib baik bukan dalam kereta, dekat tepi kereta tu juga Pika ni muntah macam tu tau. Lalu apabila laki dia nampak daripada jauh selepas dah bayar tu, tengok isteri dia si Pika ni dalam keadaan muntah-muntah macam tu, terus si Jabar ni pergi mendapatkan isteri dia. Lalu Jabar ni cakap, "Sayang, ya Allah, awak okey tak ni? Ya Allah, kenapa muntah-muntah ni?" Pika sampai muntah tu sampai ni air mata terkeluar tau. Macam tu 2-3 kali. Anak-anak dia dah dalam kereta dah takutlah tengok mak dia muntah-muntah macam tu kan. Pika cakap yang tak logiknya, cara dia muntah tu, apa yang keluar terlalu banyak, tak padan dengan 2-3 suap rojak je. Dia bukan makan habis pun, 2-3 suap je. Tetapi muntah tu seolah-olah dia dah telan 4-5 pinggan rojak tau. Punya banyak. Sehingga kan laki dia pun macam, sayang, jom. Masuk dalam kereta. Ya Allah. Awak ni tak cukup rehat ni sayang. Ya Allah, what happened to you baby? Speaking kat lagi kan. Dia nak pimpin isteri dia masuk dalam kereta ni.
Pada masa inilah Pika nampak daripada semak yang terletak betul-betul kat sebelah kedai Pakcik Yunus ni. Dia ada semak kecil sikit lah, ada rimbunan daun-daun sikit. Tiba-tiba Pika ternampak ada seekor biawak yang berwarna hitam, lidah yang bercabang terjelir, lidah biawak lah terjelir keluar macam tu kan. Mata biawak ni berwarna hitam tepat memandang ke arah Pika dan juga laki dia si Jabbar ni. Sebaik saja Pika dah habis muntah tu, Pika sempat menjeling, biawak ni daripada jauh dah mula tengok je si Pika ni. Pika dalam hati dia dah mula rasa tak sedap sebab dia takut kalau biawak ni tiba-tiba menerkam dia. Berlari biawak macam tu datang dekat dia. Lalu Pika pun cepat-cepat masuk ke dalam kereta. Dia dah lap semua dalam keadaan lemah longlai. Laki dia si Jabbar ni pun dah mula risau tengok keadaan isteri dia yang muntah-muntah, yang pada awalnya okey, tetapi selepas makan kat kedai Pakcik Yunus ni, isteri dia macam sakit teruk tau. Lalu apabila laki dia nak bergerak keluar daripada pekarangan kedai tu, Pika masih lagi sempat menjeling ke arah biawak tu, dan sama juga biawak tu duduk berdekatan semak tu dan memandang dengan jelingan yang maut. Biawak tu pandang si Pika macam tu, membuatkan Pika ni tiba-tiba dalam kereta tu on the way nak pulang ke rumah dah mula tak sedarkan diri, dan itu telah membuatkan anak-anak Pika termasuk laki dia yang Jabbar ni tengah drive kereta dah mula risau dah dengan keadaan si Pika yang seolah-olah hampir dirasuki oleh sesuatu yang jahat. Seram kan? Yes, aku berjaya buat seram. Diceritakan oleh laki si Pika ni yang bernama Jabbar. Jabbar cakap sebaik saja diorang sampai di rumah, Pika ni seolah-olah dah bukan diri dia dah. Daripada dalam kereta lagi, Pika ni dah mula meronta-ronta. Keadaan si Pika ni terus berubah daripada seorang yang bersemangat pada awalnya, dah mula muntah-muntah, dan kali ni dah mula meronta-ronta. Jadi pada masa ni, Jabbar dalam hati dia dah tahu dah, mesti ada sesuatu yang menimpa isteri dia. Lagi-lagi pula semasa dia berkahwin dengan si Pika ni, ayah Pika sudah bagi tahu Jabbar ni yang anak dia ni mempunyai satu kelebihan deria ke-6. Pika ni bukanlah macam orang lain. Pika ni dia senang nampak dan benda-benda halus ni senang tertarik kat Pika. Sebab itulah apabila Jabbar tengok keadaan Pika yang lemah longlai meronta-ronta macam tu, Jabbar ni dah mula rasa yang Pika ni telah dihantui ataupun telah dirasuki oleh sesuatu yang jahat. Jadi sebaik saja si Jabbar ni sempat memimpin si Pika ni masuk ke dalam rumah. Lalu Jabbar pun cepat-cepat membawa 3 orang anak dia masuk terus ke dalam bilik utama, sebab dia tak nak anak-anak dia takut tengok keadaan ibu dia seolah-olah telah dirasuki oleh sesuatu tu. Lalu di area ruang tamu tu, Jabbar ni cuba untuk menenangkan isteri dia si Pika ni, tetapi Pika ni kerap kali kadang-kadang menangis, kadang-kadang ketawa, seolah-olah bukan diri dia yang sebenar. Dan suara yang dikeluarkan oleh Pika ni, Jabbar ni gambarkan memang cukup menyeramkan. Dia bukan hanya ada satu suara, bukan 2 suara, tetapi berbagai jenis suara, lebih kurang 7 ke 8 suara yang berlapis-lapis dengan suara Pika yang sebenar. Dan itu telah menyebabkan si Pika ni ada mengalami pelbagai jenis emosi. Kadang-kadang Pika ni menangis. Kenapa kau bawa aku datang sini? Aku tak suka datang sini. Dia kacau hidup aku. Pika ni dia macam tu. Kejap nangis, kejap marah, kejap gelak. Pada masa yang sama, si Jabbar ni cuba jugalah mengawal emosi ataupun cuba juga menenangkan isteri dia yang seakan-akan dah memang dirasuk. Bukan seakan-akan dah, kali ni confirm dah. Dalam diri Jabbar pun dia tahu dah, ini berat ni. Lalu Jabbar pun dia rasa dia tidak mampu untuk buat seorang diri disebabkan ilmu di dada dia tidak cukup untuk merawat kes-kes macam Pika ni. Jadi Jabbar ni cepat-cepatlah menghubungi bapa mertua dia, iaitu bapa si Pika ni, untuk datang menolong dia memulihkan keadaan isteri dia yang memang dah dirasuki oleh sesuatu tu.
Assalamualaikum ayah. Keindahan wajahmu jadi sumber ilhamku. Suaramu yang merdu menghiburkan hatiku. Bertambah cahaya hidupku. Kau janjikan sumpah setia. Apa ni? Oh, Jabar. Apa yang call ayah ni? Assalamualaikum, Jabar. Ayah. Ni Jabar ni ya. Ya Allah ya, ada sesuatu jadi kat Pika ya. Pika ni dia macam ada. Cakap phone pun gagap, Mat. Lagi sekali ya kita ulang. Ayah, Pika ya. Pika seolah-olah macam kena rasuk ya. Ayah boleh tak datang cepat dekat rumah Jabar ya? Jabar dah tak tahu nak buat apa ni ya. Hah? Pika? Ya Allahu Akbar. Korang ke mana ni? Ha? Buat paranormal ke apa? Macam mana sampai Pika tu boleh dirasuk pula tu? Tak tahu, Jabar tak tahu. Tadi kita orang pergi makan dekat kedai Pakcik Yunos tu. Lepas tu balik-balik saya tengok daripada dalam kereta lagi Pika ni dah lemah. Lepas tu sekarang ni Pika menjerit-jerit. Ayah dengar tak dia jerit tu? Dia menjerit-jerit ya. Terpaksa buat sound effect sendiri sebab tak cukup orang ni. Ya datanglah cepat ya. Jabar tak tahu nak buat apa ya. Kesian anak-anak ya, takut ni. Jabar pun takut juga ni. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Hai. Tak apa, Jabar, tenang. Ayah ada kat sini. Ayah ada. Okey. Nanti ayah datang. Ni ayah lagi 2 lagu je lagi. Ayah tengah karaoke ni dengan kawan-kawan ayah ni. Nyanyi kokol pula. Ganggu betul lah. Ni 2 lagu ni. Ayah tengah nyanyi lagu Terra Rosa ni. Nak join datang lah Meh. Datang dulu. Pika tu biarlah dulu, tak apa. Alah, mana maunya. Yang kenapa tengah-tengah malam nak karaoke pula? Ya Allah ya. Stoplah kejap ya dengan kawan-kawan pun. Tolonglah anak ayah ni. Isteri saya ni dah dirasuki oleh sesuatu dah ni. Tiba-tiba skema. Tolonglah ayah datang ya. Jabar tak tahu dah ni. Jabar tunggu ayah Ayah datang cepat saya. Yelah. Keindah. Tak. Ayah tak nyanyi dah. Yelah, ayah gerak sekarang. Tak apa. Tunggu je. Tak payah takut. Tunggu ayah datang. Kasih ayah dalam 15 minit lah. 20 lah. 20. Ayah habiskan satu lagu ni Ayah habiskan nanti ayah datang. Okey. Jabar tunggu. Jangan panjat tu. Allah ya. Jap ya. Pika dah panjat peti ais tu. Okey. Saya tunggu ayah datang ya. Okey. Alright. Bye-bye. Alah. Kena rasuk pula. Mana tadi lagu? Keindahan wajah. Tak sampai dah mood. Geng, balik tu. Anak aku kena rasuk pula tonight. Tak tahulah apa kes. Alright, jumpa nanti. Selepas 15 minit kehadiran bapa si Pika ni sudah mula sampai di rumah Jabar. Sebaik saja bapa si Pika ni masuk, Pak Brahim ni lah. Pak Brahim ni masuk saja selepas pulang daripada karaoke dengan member-member dia. Kan, malam-malam pun karaoke kat Mat. Tak apa lah, redor je lah. Lepas tu dia masuk, dia tengok keadaan si Pika ni dah tengah merangkak dekat area ruang tamu tu sambil menjerit-jerit. Lepaskan aku. Aku tak suka. Aku panas. Sambil ditenangkan oleh laki dia si Jabar ni. Lalu Pakcik Brahim pun cuba masuk dan menolong si Jabar untuk tenangkan anak dia yang tengah kerasukan ni. Pada masa ni, terus Pak Brahim cakap, Jabar, kau pergi ke dapur sekarang, kau ambil 2 baldi. 1 kosong, 1 berisi air. Sekarang, aku nak air tu sekarang. Tak apa, Pika ni biar aku handle. Lalu si Jabar pun tanpa lengah masa, dia pergi ke arah dapur mengikut sahaja arahan yang diterangkan oleh Pakcik Brahim ni. Lalu Pakcik Brahim pun memulakan sesi dialog cuba untuk mengeluarkan benda yang ada dalam badan Pika ni. Pada masa ni, Pakcik Brahim terus tanya kepada benda ni, engkau siapa? Kenapa kau masuk dalam badan anak aku ni? Masa ni benda ni terus daripada menunduk, dia terus mendongakkan kepala dia macam tu, memandang tepat ke arah Pakcik Brahim. Yang seolah-olah tengah duduk kat depan dia ni, standby saja kalau si Pika ni menyerang dia. Lalu benda tu pun terus Apa hal kau datang sini?
engkau siapa? Lalu Pakcik Ibrahim pun cakap, sekarang ni aku yang tanya kau siapa? Kenapa kau pergi ganggu anak bini aku ni? Sekarang ni anak aku tidak apa-apakan kau. Baik kau nyah keluar daripada sini. Dan benda ni pun menyahut balik cakap Pak Ibrahim ni. Hei, aku takkan keluar daripada sini. Engkau tak boleh paksa aku keluar. Aku tak suka perempuan ni. Dan apabila Pika cakap macam tu, pada masa ni si Jabbar ni telah pun membawa sebekas baldi yang berisi air dan satu lagi kosong, hanya bekas baldi kosong saja. Lalu diletakkan di depan Pak Ibrahim ni. Dan Pak Ibrahim pun tanpa lengah masa mencelupkan tangan dia di dalam bekas air itu dan membaca beberapa potongan ayat-ayat ruqyah. Dan benda ni tepat memandang Pak Ibrahim sambil bercakap, Hei, apa yang kau cuba buat ni, ha? Main air pula. Kau ingat aku tak tahu kau pergi karaoke tadi? sempat ke Mat benda ni hentam Pak Ibrahim. Lalu Pak Ibrahim pun cakap, hal aku lah. Karaoke itu memang hobi aku. Sekarang ni kau standby kau. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Pak Ibrahim pecikkan air itu tepat ke arah muka si Pika ni. Dan terus makhluk yang ada dalam badan si Pika ni meronta. Panaslah bodoh. Panaslah orang tua, ya Allah. Sempat juga, ya Allah. Panas. Bodoh kau ni. Aku tak suka kau. Dengan perempuan ni pun aku tak suka. Lalu Pak Ibrahim pun cakap, sekarang ni sebelum kau lebih sakit, aku nak kau bagi tahu aku kenapa kau rasuk anak aku. Kenapa kau sakitkan anak aku seteruk macam ni? Dan jin ni pun terus memberikan jawapan yang membuatkan Jabbar dan juga Pak Ibrahim tergamam. Makhluk jin yang ada dalam badan Pika ni bagi tahu kepada Pak Ibrahim, aku tak suka anak kau. Sebab anak kau boleh nampak aku. Anak kau dah rosakkan plan aku. Dia dah rosakkan perniagaan tuan aku. Sebabkan anak kau nampak aku pun rasuk anak kau. Dan benda ni tiba-tiba menangis. Pada masa inilah Pak Ibrahim rasa dah tak boleh jadi ni. Lagi lama jin ni ada dalam badan si Pika, lagi susah untuk Pak Ibrahim sembuhkan si Pika ni. Lalu Pak Ibrahim pun beberapa kali membacakan ayat ruqyah dan lagi sekali memecikkan beberapa kali ke arah benda ni sambil memaksa benda ni keluar. Keluar kau! Keluar, kalau tak aku seksa kau lagi sakit. Dengan nama Allah, Allahu Akbar, keluar. Faham? Benda ni pun Sakit. Okey, aku keluar. Aku tak suka dia. Dia rosakkan plan bos aku. Aku keluarlah. Fine, aku keluar. Dan selepas setengah jam, apabila Pak Ibrahim sampai berpeluh-peluh dengan Jabbar ni cuba menghalau benda yang merasuki si Pika ni, dan akhirnya Pak Ibrahim sempat mengatakan kepada jin ni, sekarang ni aku nak kau pulang ke tempat asalmu. Engkau kembali kepada tuan kau. Dan kalau engkau nak membalas dendam, engkau pergilah membalas dendam kepada tuan kau. Engkau jangan ganggu makhluk Allah ini. Kau jangan ganggu anak aku. Aku tak suka. Tiba-tiba Mat, Pak Ibrahim kan, dah suara pun dah tukar dah. Dah macam kau tengok teater dah. Keluar sekarang. Pergi balik. Lepas tu benda ni pun dah give up. Kejap dah menangis, dah gelak. Lepas tu dah sakit, dah kena ayat-ayat ruqyah. Benda ni pun keluar terus. Berterbangan keluar daripada tingkap menuju balik ke tuan dia. Lalu Pika yang dalam keadaan lemah, sebaik saja Pika ni sedar, Pika ni terus menangis dan mendapatkan suami dia, si Jabbar ni. Pika ni dah tak kisah dah depan bapak dia ke, malu ke apa, dah tak kisah. Dia terus peluk si Jabbar ni sambil Pika ni berkata, Abang, Abang, saya tak nak pergi makan situ dah bang. Saya tak nak pergi makan situ dah bang. Dia tahu saya boleh nampak. Benda yang dia ada, dia tahu saya boleh nampak. Abang, Pakcik Yunus gunakan pelaris. Lalu bila Jabbar dengar macam tu, Jabbar terkejut. Pada masa yang sama, Jabbar ni pun ada satu perasaan marah. Tak guna punya Pakcik Yunus. Selama ini keluarga aku support perniagaan kau. Patutlah malam ni bila aku pergi makan, makanan kau tak sedap. Patutlah kedai kau nampak muram.
Rupa-rupanya Pakcik Yunus menggunakan pelaris. Aku takkan maafkan kau. Itulah yang diungkapkan oleh Jabar ni apabila tengok keadaan isteri dia macam tu. Lalu Jabar pun berjanji selepas daripada hari ni, kita dah tak payah dah pergi ke warung Pakcik Yunus. Yang na'uzubillah, tak tahulah kenapa dia gunakan pelaris yang pada awalnya sebelum PKP, perniagaan Pakcik Yunus tu dah sedap dah. Kemungkinan besar disebabkan PKP, disebabkan COVID, perniagaan dia terjejas. Lalu Pakcik Yunus ni pun mungkin dia ambil langkah mudah dengan menggunakan ilmu hitam pelaris ni untuk memajukan perniagaan dia. Jadi bila Pika dah menangis-nangis macam tu, bapak si Pika, Pak Ibrahim ni sempat tanya kepada Pika, "Pika, ni ayah nak tanya ni, apa benda yang mengganggu kau tadi tu? Apa benda yang masuk dalam badan kau?" Dan Pika ni sambil menangis-nangis terus bagi tahu kat bapak dia, "Ayah, yang masuk dalam badan Pika tadi Pontianak, ayah. Pakcik Ibrahim gunakan pelaris Pontianak." Dan Pakcik Ibrahim terus menggelengkan kepala dia. Na'uzubillah. Itulah, lain kali Jabar, Pika, ni ayah nak pesan. Korang ni ada anak-anak. Lain kali nak masuk kedai makan tu, kan ayah dah ajar. Lagi-lagi engkau ni Pika, engkau ni kan boleh nampak. Sepatutnya engkau bacalah ayat-ayat yang ayah dah ajar supaya bila kau pergi makan kat sesuatu kedai tu, kau tengoklah kiri kanan. Janganlah kau main makan je. Kan ni dah terkena macam ni. Sepatutnya kau dah boleh tahu dah Pika, satu kedai tu guna pelaris ke tak. Kalau kau dah mula rasa tak sedap, engkau sepatutnya tak payah jamah. Ini merupakan pengajaran kepada kamu berdua. Lagi-lagi pula kamu ni ada anak-anak. So Pika, mulai hari ni, ingatlah tanggungjawab ataupun kelebihan yang kamu ada ni, bantu keluarga kamu ni supaya benda-benda jahat ni kita dapat menghindarkan diri kita, kita dapat menjaga keluarga kita. Kelebihan yang Allah kasih ni kita guna membuat kebaikan supaya benda tu lebih diberkati oleh Allah. Ingat tu Pika. Lalu pesanan tu pun diambil oleh Pika dan juga Jabar pada malam tu. Dan semenjak daripada hari tu, kedai si Yunus ni makin laris, makin laris, makin laris. Tetapi Pika dan juga Jabar tidak mahu dah pergi ke kedai yang menyekutukan Allah, yang menggunakan sihir semata-mata untuk mendapat keuntungan, yang tidak bertawakal, yang tidak berusaha dan yakin di atas rezeki yang Allah dah kasih, sanggup menggunakan pelaris Pontianak sehingga menyebabkan keluarga si Jabar ni kucar kacir. Jadi si Jabar dan Pika ni dah tak pergi dah. Walaupun ramai jiran-jiran cakap, "Oh, kedai Yunus tu sedap. Oh, makanan dia makin sedap, makin sedap." Tetapi Pika tahu rahsia kesedapan dia bukan terletak kepada masakan, tetapi terletak kepada pelaris yang Pakcik Yunus tu dah pakai, guys. Jadi itulah saja kisah pada malam ni berkenaan Pika dan juga Jabar. Alhamdulillah, di atas bantuan bapak si Pika ni, Pika berjaya dipulihkan. Dan kepada Pakcik Yunus, na'uzubillah, dikatakan selepas 5-6 tahun selepas Pakcik Yunus ni menggunakan pelaris, Pakcik Yunus ni sakit. Lalu kedai dia pun dah mula merudum dan kedai dia akhirnya telah tutup buat selamanya. Perniagaan Pakcik Yunus ni aku boleh cakap dah tak laku. Itulah akibat dia apabila engkau membuat perjanjian dengan jin. Memang kau akan dapat keuntungan, tetapi percayalah, keuntungan yang kau dapat tu tidak berkat. Dan jin ni tidak lain tidak bukan hanya menyesatkan kau dan akhirnya engkau mendapat kerugian. Jadi aku harap korang semua geng puaka mendapat iktibar daripada kisah yang Pika dah ceritakan dalam malam puaka ni. Aku harap kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang, guys. Stay safe, stay healthy, kekal ceria, stay positif, guys. Bye-bye. Assalamualaikum. Malam puaka.